Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, jamaah sekalian, kita bersyukur kerana malam ini dengan izinnya Allah Azza wa Jal membenarkan kita untuk datang dan mendengar sambungan daripada kitab kita berhubung dengan hal-hal yang bersangkutan mengenai neraka, an-nar. Kita sampai pada muka surat 93 pada bab yang ke-6, buku yang putih. Buku yang terjemahan warna putih ni pada muka surat 93, bab yang ke-6, iaitu tingkatan dan gambaran seksaan neraka. Di dalam bab ini, pengarang ataupun penulis kitab kita Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dia menyebut tentang dalam bab yang ke-6 ini, untuk pengetahuan kita semua, neraka itu bukan hanya terdiri daripada satu lapisan ataupun satu tingkatan. Seperti mana yang kita semua maklum dan kita beriman, yakin dan percaya, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dinyatakan oleh baginda, syurga tidak sama di antara satu dengan yang lain dari sudut darajat, dari sudut kedudukan. Ada syurga yang paling tinggi yang disebut sebagai Al-Firdaus. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, wa idza sa'altumullaha fas'alil firdausi a'la atau kama qal. Apabila kamu berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang paling tinggi, al-a'la, iaitu syurga Firdaus, syurga para nabi, para rasul. Jadi bila kita jelas syurga itu ada tingkatannya, tak sama antara satu sama lain. Sebab itu kita dengar ada syurga Jannatun Na'im, dalam Quran sebut Jannatu Adn, lagi Jannatul Ma'wa. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita akan jumpa nama-nama ini. Jannatu Adn, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, yang menunjukkan bahawa syurga itu tak sama. Dan masuknya manusia ke dalam syurga itu pada tingkatan sesuai dengan amal yang mereka buat. Di dunia kita ada first class, second class, third class. Syurga dan neraka juga ada kedudukan yang sama.
Jadi sebab itu kita jangan susah hati. Mungkin kita merasakan amalan kita lebih pada orang lain, sedekah kita tu banyak. Jadi kita rasa mungkin saat lagi kita sedekah banyak, orang sedekah sikit, masuk tempat yang sama. Apa kelebihannya? Tak berlaku seperti itu. Nanti kita akan tengok apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi nak sebutnya dalam bab yang ke-6 ini, penulis akan membawakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahawa azab ataupun seksaan yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka itu tak sama. Sebab itu kita akan dengar, dan tuan-tuan semua mungkin pernah dengar hadis yang Nabi sebut ahwanul azab. Apa maksud ahwanul azab? Seringan-ringan azab. Bila disebut perkataan ahwanul azab, bila Nabi sebut adanya azab yang paling ringan yang akan diberikan kepada Abu Talib, apa yang kita boleh faham daripada perkataan Nabi itu? Mukhalafah. Mafhum mukhalafah, tersirat. Nabi kata Abu Talib ini akan ada ahwanul azab, orang yang paling ringan azabnya, di antaranya Abu Talib. Kemudian Nabi ceritalah apa bentuk ringan tu. Kalau ada yang paling ringan, tentulah ada yang paling berat. Itu dalil yang paling jelas. Itu keterangan yang paling terang menunjukkan bahawa azab tidak sama antara satu dengan yang lain. Sebab itu, apabila kita belajar tentang dosa, dia bukan semuanya pada kategori yang sama. Betul atau tidak? Ada dosa yang besar, al-kabair, belajar tak? Dosa syirik, berzina, membunuh, berjudi, minum arak, tenung nasib. Itu dosa-dosa besar. Ada pula dosa-dosa kecil. Di antara dosa-dosa besar tu sama tak yang Al-Zahabi tulis tu? Paling mudah nak faham atau paling mudah nak belajar, buku Al-Zahabi, 70 lebih dosa besar tu. Tuan-tuan tengok, 70 lebih dosa besar tu, Al-Zahabi tulis, nombor 1 dia letak apa? Kalau tuan-tuan tak baca kitab tu pun dah boleh tuduh. Boleh tuduh ni maksud boleh teka. Nombor 1 agak-agak dia tulis apa? Syirik. Betul. Nampak? Lepas tu dia masuklah nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 sampailah 70 lebih. Menunjukkan apa? Dari sudut dosa-dosa besar, ia juga tak sama dari sudut kedudukannya. Sebab itu dia sebut akbarul kabair, yang paling besar di antara yang besar-besar ni. Semua ni besar belakang ni, sakan ni. Tapi yang paling sakan sekali yang ni. Jadi ini menunjukkan darajat, menunjukkan dia punya degree atau dia punya kedudukan itu tak sama. Boleh? Jadi ini yang akan kita baca dan kita bincang di dalam bab yang ke-6, berhubung dengan tingkatan dan gambaran siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada muka surat 93, tuan-tuan tengok pada muka surat 93 bab yang ke-6. Penulis membawakan
firman Allah di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat 145. 145. Nombor 1 suratul Fatihah, suratul Baqarah, Ali Imran, lepas tu An-Nisa kan. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Apa maksud dia? Sesungguhnya orang-orang munafik. Siapa munafik ni? Siapa yang dikatakan al-munafiqun? Golongan-golongan ataupun orang-orang munafik ni. Kita tengok terjemahan ataupun ta'rif. Munafik ialah seorang kafir yang menunjuk ataupun yang berlakon sebagai Islam, yang menampakkan kata dia itu Islam tapi sebenarnya kafir. Jadi munafik ni Islam ke kafir? Kafir lah. Boleh? Munafik ni kafir. Kafir. Dia bukan Islam, tetapi izharul Islam. Dia habaq, dia tunjuk, dia berlakon, dia menampakkan dia tu Islam. Wa ibtanul kufur, tetapi batin dia, dalaman dia, hakikat, rupa sebenar dia tu kafir. Dia tu kafir. Dia kafir ni pun bukan setara. Di dalam banyak kafir-kafir yang ada ni, kafir yang paling teruk munafik lah. Pasal apa? Yang tu kafir betul. Dia kafir, dia habaq kafir dia, dan dia tunjuk kata dia kafir. Senang faham dulu tu. Yang ni kafir tapi dia tak habaq dia kafir, dia berlakon kata dia bukan kafir. Yang kafir ni kafir paling teruk. Faham ke tak? Berapa banyak kafir ni? Kafir. Sebab itu kita tak boleh panggil kawan tu munafik. Dia tahan ni munafik. Tak boleh. Sebab kalau kita panggil dia munafik, artinya kita menghukum dia kafir. Tapi kita nak kata apa? Tak boleh kata hang ni munafik. Tak boleh. Pasal munafik tu kafir. Tak boleh kafirkan dia. Kita hanya boleh kata macam mana? Bukanlah nak suruh kata, tapi kalau nak kata juga, kata lagu ni tak apa. Hang ni perangai macam munafik. Yang tu okey. Bukanlah okey maksud boleh kata, tapi okey maksud dari sudut penggunaan tu tak apa. Beza tu. Hang munafik. Munafik tu maksudnya hang tu orang munafik, kafir, tapi berlakon Islam. Berat tu perkataan tu. Tapi kalau kita kata hang ni perangai macam munafik, maksudnya dia Islam tapi kelaku tu kelaku orang munafik. Macam kita kata lagu ni, hang ni cakap macam Hindu. Kan? Adakah kita kata dia Hindu? Tak, dia cara dia cakap tu, kelaku perangai dia tu macam hang ni cakap macam keling bukan dia keling, tapi perangai cakap dia tu. Boleh? Jadi siapakah yang duduk neraka yang paling bawah, neraka yang paling teruk, azab yang paling berat? Jelas kepada kita golongan munafik. Jadi munafik ni yang paling teruk. Nampak? Di kalangan kafir-kafir yang ada ni munafik. Sebab itu bahaya kalau kita duduk cop ataupun label orang ni secara umum munafik ni. Kita jangan cakap macam tu. Kita hanya cuma sebut dekat dia ada ciri-ciri, perangai, sifat, sikap macam orang munafik. Okey? Apa kata dia ni? Kita tengok apa yang dia sebut. Dia kata kadang-kadang ad-darku dibaca dengan mensukunkan huruf ra, dan kadang-kadang dibaca dengan memberi harakat. Keduanya berbeza makna. Ad-Dhahhak berkata, tingkatan yang tersusun ke atas atau dapat juga bermakna lapisan yang tersusun ke bawah. Ulama berbeza pandangan. Syurga itu memiliki beberapa tingkatan.
Juga neraka memiliki beberapa lapisan. Kadang-kadang neraka disebut memiliki beberapa tingkatan, sebagaimana firman Allah berkaitan dengan penghuni syurga dan penghuni neraka. Dia kata bila kita sebut paling bawah, dia susunan ni macam ni lah. Sila beratur dari nombor 1 hingga nombor 10. Tuan-tuan lagi pandai kan, cikgu-cikgu semua ni. Dia panggil susunan daripada nombor 1 beratur daripada nombor 1 sampai nombor 10. Itu dia panggil susunan apa tu? Menurun, menaik. Nombor 1 pergi ke nombor 10. Susunan biasalah. Daripada yang pandai pergi kepada yang bodoh. Daripada A sampai Z. Tapi kadang-kadang boleh tak kita susun kita kira daripada bawah sampai atas? Boleh juga. Nombor 10. Sebut. Lepas 10. Betul belakang 10, 9, 8, 7. Yang tu susunan daripada bawah naik ke atas. Jadi kalau kita tengok syurga, tentulah daripada atas dia pergi ke bawah. Boleh jadi juga dia sebut daripada bawah ke atas. Tetapi dalam ayat ni dia kata fi darkil asfal. Maksudnya apa? Daripada bawah, yang paling bawah naik ke atas. Boleh. Itu apa yang kita boleh faham daripada perkataan yang disebut oleh pengarang kitab kita. Kemudian dia bawa dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, pada ayat 132. Al-An'am, apa makna Al-An'am? An-Nisa, apa makna An-Nisa? Ni kita sebut bila dah alang-alang kita lalu ni, kita duk main dengan Quran ni, kadang-kadang kita tak tahu makna An-Nisa. Maksudnya wanita. Hebat Quran ni, dia angkat orang perempuan. Tak ada surah lelaki, tak ada. Surah jantan tak ada. Surah Ar-Rijal tak ada. Koklah orang laki-laki nak buat juga satu, tak boleh. Dia dah bersiapa surah perempuan ada, surah laki-laki tak ada. Memang tak ada surah laki-laki. Tetapi ada surah An-Nisa, surah wanita-wanita. Dia jamak wanita-wanita An-Nisa. Al-An'am, apa makna Al-An'am? Al-An'am binatang ternak. Binatang ternak. Kan? Bahimatul An'am disebut. Dalam surah Al-An'am pada ayat 132 Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Walikullin darajat mimma amilu. Bagi tiap-tiap manusia, bagi tiap-tiap makhluk, dia bukan manusia saja, jin pun masuk dalam ni. Walikulli darajat, bagi setiap manusia, makhluk Allah Ta'ala itu darajat. Darajat ni maksudnya kedudukan. Dia tak sama. Sebab itu tuan-tuan kena beriman, kita di akhirat esok bukan pada satu tingkatan saja, bukan pada satu level saja. Ada yang bawah, ada yang sederhana, ada yang paling tinggi. Kalau di dunia kita semua bercita-cita untuk mendapat yang terbaik, kenapa di dalam soal akhirat kita tak boleh mempunyai cita-cita yang sama? Betul atau tidak? Dunia ni payahlah kita nak qanaah, kan? Dia tahan ada kereta tak? Ada motor ya, cukup lah. Di dunia sukar untuk kita berkata cukup. Dalam urusan dunia susah kita nak kata cukup. Betul tak? Kita akan senantiasa nak rasa satu perasaan nak menambah. Allah tak larang, tak ada masalah, silakan. Tetapi Nabi SAW bila dia pesan kepada sahabat, di dalam urusan dunia lihat orang di bawah supaya kamu bersifat qanaah. Qanaah ni maksudnya berpada dengan apa yang ada. Itu dia panggil qanaah. Cukup, takat mana ada, rasa cukup, rasa puas hati. Bercita-cita tu tak apa. Tetapi maksudnya kalau Allah bagi banyak tu, alhamdulillah, syukur, okey. Itu dia panggil qanaah.
qanaah dalam urusan dunia, tetapi akhirat tak boleh qanaah. Dalam urusan akhirat Nabi suruh tengok orang yang lebih daripada kita. Unzur man fawqa. Nabi kata unzur man huwa fawqa. Tengok orang yang paling atas. Maksudnya kalau kita semayang maghrib, jangan tengok orang yang semayang kurang pada kita. Saya ustaz, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak saya tak buat. Tak bolehlah macam tu. Tak apa, sebab kawan saya yang satu kerja dengan saya, dia kena COVID dah. Dia subuh, maghrib, asar. Subuh, zuhur, asar. Saya lebih satu pada dia. Kira okey lah. Kawan kami lagi seorang, lagi teruk. Kita 5 kali sehari, dia 5 hari sekali. Kan? Okey banyak lah. Nampak? Kawan tu pula yang 5 hari sekali, yang Jumaat saja. Dia kata saya okey lagi ustaz. Jumaat, kawan saya setahun 2 kali. Tahun ni sekali saja pasal PKP. Raya. Dalam urusan akhirat, kalau kita salat maghrib, kita kena tengok orang yang ba'diyah maghrib. Kita semayang maghrib, kita tengok, dia ni tak boleh kira ni. Tadi dia semayang maghrib, dia bubur pula ba'diyah. Mana boleh? Mangkit, kita pun buat. Takkan nak biar kat dia seorang ya buat ba'diyah, yang kita duk nganga apa? Betul tak tuan-tuan? Kalau kita kata, tak apalah, biarlah kan, cukuplah aku maghrib ni. Tak boleh. Dia mesti ada satu perasaan, falyatanafasil. Sambung. Falyatanafasil mutanafisun. Apa makna mutanafisun? Falyatanafasil mutanafisun. Kena ada sikap berlomba-lomba. Berlumba-lumba dalam akhirat. Tuan-tuan kena lawan. Lekeh. Kita kena rasa lekeh aku ni. Awak, lekeh aku ni. Kena rasa lekeh. Dalam akhirat kita kena banding, kita kena rasa lekeh. Bila rasa lekeh, kita akan lawan. Itulah soal akhirat. Soal dunia tak apa, rasa lekeh tak apa. Jangan soal akhirat. Nampak? Ini dia qanaah lebih pula pada soal akhirat. Okey, kita sambung tuan-tuan. Jadi kita tengok apa kata Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa ayat ni? Dia kata setiap makhluk ada darajat mimma amilu, di atas apa yang mereka kerjakan. Maksudnya kedudukan itu berdasarkan apa? Allah Ta'ala letak A, B, C, D itu berdasarkan apa? Mimma amilu, berdasarkan apa yang kita buat. Dia bukan berdasarkan keturunan. Ini pasal apa hang masuk syurga Firdaus? Saya daripada Terawis. Megat Terawis. Dia daripada Jalak Lenteng. Tuhan tak pandang langsung darah ni. Tuhan tak tengok langsung darajat dari sudut kedudukan antara dua darjat. Apa? Filem tengok tak drama tu? Bagus drama tu. Banyak mengajar erti hidup. Antara dua darjat. Kan tengku-tengku apa semua tu, kan Piramli berlakon. Bagus. Banyak pengajaran kan. Okey. So berdasarkan amalan. So tuan-tuan jangan risaulah. Allah Ta'ala esok ni dia akan gradekan kita based on amalan kita. Okey. Kata Al-Imam Ibnu Kathir, kita baca sikit. Min kafiril jin wal ins. Dia kata maksud walikulli darajat ni, sebelum tu dia kata apa? Dia kata maksud makhluk berdasarkan darajat ni walikulli amil min ta'atillah au ma'siyatihi manazil wa maratib min amalihi yuballighuhu Allahu iyyaha wa yuthibuhu biha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dia kata di sini, kata Al-Imam Ibn Kathir, dia kata bagi setiap amil. Amil apa maksud amil? Bagi setiap pelaku. Amalan, perbuatan. Amil, pembuat. Pembuat lah, betul lah pembuat. Jadi bagi setiap amalan,
Bagi setiap orang yang buat amalan itu, sama ada min ta'atillah, sama ada amalan yang berbentuk ketaatan kepada Allah, au maksiyatihi, ataupun yang berbentuk maksiat, manazil wa maratib, dia tak sama. Yang buat baik pun tak sama, yang buat jahat pun tak sama. Ada yang jahat Jahannam, ada yang jahat tak berapa nak Jahannam. Ada yang baik, baik sangat, ada yang kurang baik, kira okey lah. Takkan sama orang sedekah RM10 dengan orang sedekah sekupang. Takkan sama orang yang maghrib mayang tengah malam dengan orang yang semayang subuh pukul 7. Takkan sama? Tak sama kan? Nampak? Takkan sama orang yang berzina dengan orang yang baru duk main-main mata. Tentu tak sama. Dia tahan hang dengan aku lebih kurang ya. Pasal apa? Hang pun galak, aku pun galak. Tak. Hang lagi teruk, hang berzina. Aku baru duk tengok-tengok geram. Sama ke tak? Dia kata, ni main-main mata ke apa ke, dua-dua kita masuk neraka. Alang-alang nak masuk neraka biar basah. Tu dia. Boleh tuan? Boleh ke tak? Alang-alang dibakar biar apa? Tak tahulah. Kemudian dia kata apa? In khaira fa khairun. Kalau dia buat baik, baiklah dia. Wa in syarra fa syarrun. Kalau dia buat jahat, balasannya jahat. Wa yuhtamalu an ya'ud ay min kafiril jin wal ins ay wa likulli darajatin fin nar. Yang kita nak kait dengan tajuk kita. Kata Imam Ibn Katsir, sesiapa yang kufur kepada Allah, sama ada daripada kalangan jin ataupun manusia, walikulli darajatun finnar bihasabi. Maksud dia apa? Manusia ataupun jin yang masuk dalam neraka ni bihasabi. Dia tak sama dari sudut azab. Tak sama dari sudut azab. Nampak? Allah Subhanahu wa taala bawa. Tuan-tuan boleh balik tengok dalam surah Al-A'raf ayat 38. Tuan-tuan juga boleh balik tengok dalam surah An-Nahlu ayat 88. Nampak? Itu apa yang disebut. Maksud ayat kita yang kita baca Al-An'am 132 sekali lagi menjadi dalil bahawa di dalam neraka dan di dalam syurga tidak sama antara satu dengan yang lain. Sebab itu ada hadis yang kita baca, tuan-tuan ingat tak? Dua pasangan suami isteri, ibu dengan ayah, yang Allah angkat darajat daripada syurga bawah naik kepada syurga yang paling tinggi. Kemudian dua-dua orang tua tu tanya, ibu dengan ayah tu, si suami isteri tu tanya kepada Allah Ta'ala atas alasan apa mereka diangkat, kenapa mereka diangkat, apa sebab mereka diangkat darajat di dalam syurga. Masuk dah syurga, tapi syurga bawah tiba-tiba upgrade naik. Tuan-tuan, seronok Macam selalu saya duk bagi contoh kan, macam kita naik kapal terbang ke, naik mana-mana hotel ke kan, depa ada buat silap sikit. Macam saya bisa pengalaman tu, lagu mana tak tahu, hotel tu silap di Mekah tu, dia nak minta maaf, dia upgrade kita, pergi bagi bilik yang sedap sikit, kita pun masuk tak jadi marah. Nampak? Hak yang tak ada makan dia bagi makan. Kan? Macam orang kita lah, hingar sikit, bagi sikit dia sengap. Sengap tu sengap terus. Ini dia panggil makan suap. Tengok tak? Sadik Segaraga, ada nama tak ada nama potong. Dan saya nak habaq apa kat tuan-tuan, demikian tabiat insan, manusia, fitrah kita. Apabila kita duduk pada satu level, tiba-tiba Allah Ta'ala atau dalam hidup manusia biasa diangkat hidup satu level. Kan? Allahu Akbar, tak tahu nak habaq lah. Dia punya seronok, syukur tu kan. Dalam tu, hadis tu dia tanya dekat Allah Ta'ala, apa pasal dia diangkat? Allah kata, di atas pahala istighfar yang dihantar oleh anak-anakmu. Tapi saya bukan nak cerita istighfar tu. Saya nak cerita darajat daripada bawah upgrade naik atas. Itu syurga, demikian neraka. Kemudian kita tengok pula dalam hadis, yang ni tambahan yang saya bawa. Dibawa hadis dalam riwayat Muslim. Ni nak juga nak menyokong bahawa dalam neraka ni tak sama azab dia. Tengok, tuan-tuan boleh dengar. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bih. Ada yang masuk dalam neraka, api itu membakar. Ta'khudhuhu an-naru, ta'khudhuhu an-naru,
Api itu memakan dia, memakan orang yang masuk tu. Ila ka'bai, sampai ke buku lali. Maksudnya terbakar takat mana? Takat buku lali. Daripada buku lali ke atas tak terbakar. Okey tak? Okey ke tak? Okey lah. Takat buku lali. Macam banjir lah kan. Banjir takat mana? Allah naik takat buku lali tenggelam. Nampak? Nampak? Bila klaim macam hapus hidung. Nampak? Okey. Yang ni kalau takat buku lali ni mungkin dosa, mungkin dia tak beli ekor tapi dia muat kawan dia pergi beli ekor. Mungkinlah. Kan? Ataupun dia mungkin tak isap rokok tapi dia pergi cucuh rokok kawan dia. Dia tak, aku dah lah mertik. Aku cucuh tapi aku tak isap. Mungkinlah. Ni saya yang kata, pendapat saya. Sajalah kan. Ada juga wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila rukbatih. Ada juga yang api tu dia atas sikit. Dia bakar sampai rukbatih. Rukbatih sehingga kepala lutut. Macam tu yang kita baca dalam hadis Jibril kan. Fa asnada rukbatih ila rukbatih. Dia pi letak kepala lutut bertemu dengan kepala lutut. Tu yang orang duk kata aku jangan main-main. Aku mengaji dengan ustaz tu, kepala lutut bertemu dengan kepala lutut. Tu Nabi hadis Jibril lah tu. Makna mengaji betul-betul menghadap ni. Kan? Kita pun tanya, ada hang kelih muka dia. Dia habaq dia duduk berhadap dengan ustaz. Aku tak tahu, aku ni kira kalau tak duduk tengok muka dia tak ada. Setengah orang dia sembang mengaji tu kan, tapi dia akan dengar pun. Sembang bohong di belakang. Kan? So fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Itu sakan sikit lah sampai peringkat bakar kepala lutut. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila hujzatihi. Ada juga yang dibakar sehingga ke pinggang. Yang ni bukan di padang mahsyar, ni dalam api neraka. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquwatihi. Ada juga yang dibakar sehingga ke leher. So ada yang sampai kepala buku lali, kepala lutut, pinggang sampai ke leher. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nampak? Kemudian kita tengok juga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ada dinyatakan. Yang ni kita akan sampai nanti bab yang khas. Cuma saya baca ni untuk apa? Saya baca nak bagi tahu azab tak sama. Seksaan tak sama. Tingkatan tak sama. Itu poin saya. Sebab itu yang dibawa oleh penulis kitab kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sebut apa? Ini kita pernah baca di Arau, siapa ingat? Ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuza'i. Ibn Luhai al-Khuza'i yajurru qusbahu fin nar. Wa kana awwala man sayyaba as-suyub. Yang ni tuan-tuan kena jaga. Berat ni. Bukan kata Amru bin Luhai ni saja, siapa dia yang geng dia kena. Antara jenis seksaan yang dahsyat lah, ni grade A. Seksaan grade A. Pasal tu penjara pun kalau tuan-tuan tengok bukan sama. Penjara punya level bukan sama. Penjara yang teruk, yang menempatkan hardcore ni tak mana. Kan? Tuan-tuan macam tengok, bisa tengok ada cerita orang putih. Tapi ni cerita betul, Alcatraz. Itu semua hardcore tu. Yang masuk Alcatraz bukan curi telur ayam. Ditahan masuk sini macam apa? Dia tu curi telur ayam. Tak padan. Alcatraz semua jenis pancung kepala orang. So neraka pun dia ada level. So yang masuk tu semua hak jenis ganah-ganah. Seksaan yang paling teruk, antara yang teruk-teruk, dikenakan kepada Amru bin Amir ibn Luhai al-Khuza'i. Amru bin Luhai al-Khuza'i. Amru bin Luhai. Ingat tak lagi Amru bin Luhai ni? Amru bin Luhai ni apa dia punya kerja dia? Tapi tak apa, sebelum kita tahu dia punya kerja dia ni, dia ni Nabi tengok dia punya usus. Kita ada usus besar, usus kecil kan? Bisa tengok ada yang tali perut. Usus tak faham. Tali perut. Tu. Tali perut tu. Nabi kata Amru bin Luhai ni dia punya tali perut dia terborai, dia duk heret tali perut tu, terborai tu dia duk heret dalam neraka.
Dia punya seksaan dia tu terbakar, hangus, terborai usus dia tu, dia duk heret, duk cepung tu. Dia punya usus dia tu. Sakan. Apa pasal yang dia kena teruk sangat? Dosa apa ni? Agak-agak tuan-tuan, dosa apa? Takkan dosa beza-beza punya. Takkan dosa lagi. Pasal apa? Dia sembunyi kasut kawan dia hari Jumaat. Takkan kot. Nah, ni mesti sakan punya. Dosa apa ni? Wa kana awwal man sayyaba as-suyu. Dialah orang pertama yang membawa berhala mari ke Mekah daripada Syam. Kan? Dia bawa macam satu benda yang maksud dia jadi kepala perintis. Apa maksud kita boleh faham? Ni tuan-tuan kena ingat sampai bila-bila. Pasal tu jangan duk jadi ketua sampai bila-bila. Apa maksud? Amru bin Luhai ni yang Tuhan azab usus terborai dalam neraka tu, pasal dia yang menjadi perintis, dia yang menjadi kepala, dia yang menjadi orang pertama, dia yang tunjuk contoh berhala Tok Pek Kong di Mekah. Dia pergi di Syam, dia bawa balik Tok Pek Kong tu, dan semua orang belajar daripada dia. Siapa yang jadi kepala, yang jadi ketua, yang jadi contoh, pergi tunjuk benda tak guna, dia masuk dalam kategori ni. Jadi adakah sama dosa kepala dengan pengikut? Adakah sama dosa orang manusia pertama dengan orang yang ikut kemudian? Tak sama. Yang ikut pun berdosa, tapi bila Allah azab, Allah akan azab lebih orang yang jadi kepala, yang tunjuk contoh, yang buat jalan tu. Tu dia tuan-tuan. Lebih baik, bukan kata lebih baik, tak payah langsung lah. Tak payah langsung. Nampak? Pasal tu orang yang mengajar akan lebih diazab dahsyat daripada orang yang diajar. Sebab itu orang yang mengajar dengan tuan-tuan, kalau Tuhan nak azab, saya akan tuan-tuan lagi teruk. Pasal tu jangan mengajar. Tak padan tuan-tuan dengan sagu hati, dengan nak kenal dengan Tuhan ni, tak padan. Pasal tu dia berkata mengajar seronok. Oi, siapa kata seronok? Tuan-tuan, saya yang mengajar, tuan-tuan dengar dengan orang yang habaq, siapa lagi teruk? Siapa yang lagi sakan? Siapa yang lagi berat? Orang yang mengajar. Sebab dia yang cakap, dia yang sebut, dia yang tiba-tiba dia tak buat. Tuan-tuan tak tahu. Dia dah, saya tak tahu, saya dengar pun bukan jelas juga, bukan faham. Sebab itu kita banyak jumpa ayat yang dia cela orang cakap. Kita banyak jumpa nas yang bubuh orang yang cakap. Jarang kita dengar orang yang bubut, ayat yang hentam orang yang dengar. Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa cakap benda yang kamu tak buat? Dia tak kata kenapa dengar benda yang kamu tak buat. Nampak? Sebab itu hadirin mukminin, bila kita jadi ibu dengan ayah, kita yang merintis sama anak. Nabi kata kullu maulud yulad 'alal fitrah fa abawayhi yuhawwidani yunassirani au yumajjisani au kama qala. Nabi kata setiap budak itu lahir dalam keadaan Islam, dia tidak ada agama, tak ada corak, maka kedua orang bapaknya lah, ibu dengan ayah dia, yuwahhidani yunassirani au yumajjisani, menyahudikan budak tu. Dia tak semestinya bagi jadi Yahudi, tapi bagi perangai macam Yahudi pun cukup lah. Sebab itu kita menanggung. Kan? Ini berat sikit. Amru bin Luhai ni yang sakan sangat ni, yang kena teruk ni, pasal apa? Pasal dia yang menjadi kepala dan contoh kepada hal tersebut. Hadirin mukminin, kemudian kita tengok juga dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW menyebut tentang orang yang paling ringan azabnya, ahwanul azab pada hari kiamat nanti adalah ayah saudaranya Abu Talib. Ada dalam hadis yang mana ditanya oleh Al-Abbas. Al-Abbas tanya, tak bolehkah engkau membantu bapa saudaramu Abu Talib? Dia dahulu membelamu dan membantumu. Dia kasih dan sayang kepada engkau. Nampak? Abu Talib orang yang paling ringan. Sebab apa? Kerana ada jasa dia pada Nabi. Bahkan sebahagian ulama kata dia tak masuk Islam kerana apa? Kerana dia nak membela. Wallahu a'lam. Tetapi hakikatnya dia tak mati sebagai Muslim. Nampak tuan-tuan? Kata Nabi,
apabila dipakaikan selipar kasut di kakinya daripada api, Allah Ta'ala bakar di kakinya, tetapi menggelegak dan mendidih otaknya. Dimag ni otak dia tu menggelegak seperti panas air mendidih. Tu air mendidih yang masak tu menggelegak tu kan, yang kita tengok bub-bub tu, macam itulah otak Abu Talib yang hanya dipakaikan kasut daripada api neraka. Itu yang paling ringan yang kita tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Okey, hadirin mukminin. Kemudian kita sambung lagi apa yang disebut oleh pengarang kitab kita, kerana kita masih ada masa. Tengok muka surat 94. Tengok muka surat 94. Okey. Pada muka surat 94, dia sebut di sini berkaitan dengan 7 pintu neraka. 7 pintu neraka. 7 pintu neraka. Pasal apa ada 7? Banyak ulama duk bahas pasal apa pintu neraka ada 7. Tak payah baca semualah. Ambil satu. Pasal apa 7? Kawan ni kata lagu ni, kawan ni kata tafsiran macam ni, pandangan dia macam ni. Banyak aqwal, qaul, banyak pendapat. Tapi saya ambil satulah. Yang dalam saya duk baca, duk kaji, duk tengok apa semua tu, saya ambil satu. Apa yang disebut bahawa kenapa neraka itu ada 7 pintu? Disebut 7 pintu. Nanti kita akan sampai ada satu bab. Saya ingat lepas daripada ni kot. Bab yang ke-8. Bab yang ke-8 pintu neraka. Tuan-tuan jangan tak mai pula. Nanti tak jumpa pintu. Okey, bab ke-8. Bab ke-8 pintu neraka. Bab tu cerita pintu neraka ya. Pintu neraka ya. Kan? Bila pintu tutup, tutup bulan Ramadan. Nampak? Okey, nak ceritanya, kata pandangan pendapat ni, dia kata apa? Dia kata kerana manusia ini didorong ataupun pencetus kepada dosa dia daripada 7 saluran. Daripada 7 saluran. Antaranya ini disebut oleh Al-Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Dia kata apa? Kerana dosa itu datang daripada 5. Dia panggil panca indera. Dia mari daripada berapa panca indera kita? Dia mari daripada mata. Dosa mata, betul tak? Dosa mata, tengok. Dosa apa lagi? Mulut. Lagi dosa telinga. Mulut cakaplah. Apa lagi? Mata tengok, telinga dengar. Lagi 2. Dia kata daripada kulit dan hidung. Kulit dan hidung. Kulit ada dosa ke? Kulit ada kulit lah, karan mai kau mana mai gesek-gesek ni. Jangan ni karan. Orang boleh kata jangan duk beretuh. Kau faham ke tak beretuh? Jangan duk beretuh apa kan jadi? Nampak? Beretuh tu that mean sentuh. Beretuh bermakna al-lams, sentuh. Jadi beretuh tu jangan duk beretuh. Kulit ni dosa kulit. Dan kulit akan bercakap. Ni kulit kita akan bercakap. Kan? Dia akan jadi saksi. Dan daripada hidung pun mungkin ada dosa, mencium bau-bau yang haram dan sebagainya. Cium bau haram, cium bau apa? Bauan haram, bauan wanita. Tak ada nak cium, azan. Okey tuan-tuan, kita azan dulu sekejap. So dia kata, ada yang kata 7 pintu neraka ni, 7 pintu atau 7 tingkatan neraka ni kerana dia punya dosa kita, saluran punca anggota yang buat dosa tu daripada 7 benda ni. Mata, telinga, mulut masuk lidah, hidung, kulit. 2 lagi apa dia? Perasaan. Kerana ada manusia bertindak berdasarkan perasaan, emosi. Dan yang ketujuh, ibu kepada segala-gala kejahatan ni, syahwat lah. So pasal itu neraka ada 7 pintu. Ini pandangan yang disebut oleh Al-Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Kemudian kita tengok juga, last tutup. Tengok pengarang kitab kita, dia kata apa?
Dia kata mengenai firman Allah, padanya terdapat 7 pintu. Dia berpendapat, dia bawa pandangan Ibnu Juraish. 7 pintu tu maksud apa? Atau 7 tingkatan tu maksud apa? Mari kita kira, betul tak? Jahannam, 1. Yang kedua, lava, hutamah, sa'ir, saqar, jahim, dan yang terakhir hawiyah. Jadi 7 tu merujuk kepada yang tadi. Betul atau tidak? Itu pandangan Ibnu Jurayj. Kalau tuan-tuan nak cek, tulis dengan cepat apa yang saya nak sebut ni. Kalau nak cek lah. Di dalam surah Al-Infitar ayat 14. Al-Infitar ayat 14 Allah sebut lafi jahim. Jahim. Perkataan jahim, neraka jahim tu ada di dalam surah Al-Infitar ayat 14. Satu. Nombor dua, perkataan jahannam. Dikatakan yang ni yang paling dahsyat lah. Dan jahannam ni yang paling dalam. Pasal tu kita akan jumpa nanti hadis next week insya-Allah, Khamis depan. Baling satu batu, bam, dengar berapa puluh ribu tahun baru sampai daripada baling tu ke bawah. Punya dalam jahannam. Jahannam ni disebut dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ayat nombor 10. Dua. Kemudian tuan-tuan boleh tengok nombor 3. Apa dia? Lava. Disebut dalam surah Al-Ma'arij. Kalla innaha lava nazza'atan lisyawa tad'u man adbara. Sampai habislah. Al-Ma'arij ayat 15. 3 dah. Yang keempat, sa'ir. Disebut dalam surah Al-Mulk yang tuan-tuan nak baca sebelum tidur. Kan? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Mulk ayat 10. 4 dah nama. Ada lagi 3 kan? Ada baki 3 lagi. Yang kelima, saqar. Betul tak? Ma salakakum fis saqar. Neraka apa saqar ni? Neraka untuk grup geng yang tak semayang. Dah 5. Dalam surah mana? Al-Mudaththir ayat 42. Surah Al-Mudaththir ayat 42. Berikutnya Al-Humawah. Yang ni tuan-tuan boleh tengok. Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Hutamah dalam surah Al-Humadah. Ayat 4. Ayat 4 ada, ayat 5 pun ada. Al-Hutamah. Dah jadi berapa? Dah jadi 6 betul? Kira betul tak? Dan yang terakhir hawiyah dalam surah Al-Qari'ah. Ayat 8, 9, 10 dan 11. Narun hamiyah. Jadi 7 tu. 7 tadi kan? Apa dia? Jahim, Jahannam, lava, sa'ir, saqar, hutamah, hawiyah. Ini semua disebut di dalam Al-Quran. Dan kalau kita tengok pandangan yang dibawa oleh Ibnu Rajab, dia nukil perkataan Ibnu Jurayj, 7 pintu neraka atau 7 tingkatan neraka itu merujuk kepada nama-nama yang kita sebut, yang disebut di dalam Al-Quran berdasarkan ayat-ayat yang kita nyatakan tadi. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Kita sebut ni nak bagi tahu bahawa manusia diazab berdasarkan kadar dosa yang mereka lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi